Alright, hai, salam sejahtera, apa khabar? Video kali ini saya nak fokuskan kepada risk reward ratio, fokus kepada risk ratio, reward ratio untuk FIBO, dan inilah pengenalan yang pertama. Kalau anda perhatikan apa yang saya pernah ceritakan semasa live ataupun saya pernah ceritakan dalam siri video pendek, saya nak bercerita pasal reward dan juga risk ratio, di mana risk tinggi ataupun risk rendah berdasarkan kedudukan-kedudukan tertentu. Sebagai contoh, kalau kita guna di MA Mirror, kita katakan ialah sekiranya di weekly dan juga monthly berada di MA Mirror, bermaksud ialah kalau berada di purple, risk untuk kita buy tu tinggi. Itu sebagai contoh. Saya tak revise lah kat sini, saya nak cerita itu konsep idea dia. Alright, so sekarang ni kita pergi pada FIBO. FIBO ni, kita akan pakai FIBO asas, dan FIBO asas ni kalau you perasan dia ada beberapa benda utama lah. Kan? Contohnya point-point dia kan. Biasanya saya buat lah, kalau kita tengok macam ni lah, untuk you mudah faham, saya buka terus FIBO ni senang. Jika saya cerita tu terlalu theoretical sangat. Kita tengok dekat sini, dia pergi dekat FIBO ni. Okay, saya tarik dekat sini. Ini saya dah tukar yang dekat tepi tu. Sebab untuk memudahkan kefahaman kita. Kalau you perhatikan kat sini, tengok di bahagian FIBO ni, perhatikan ada harga-harga dia. Faham tak? So harga-harga ni saya akan ambil untuk kita learn dan juga gunakan apa saya maksudkan. Okay. Alright, so harga-harga ni saya akan ambil untuk you faham dan juga jelas macam mana penggunaan dia untuk saya kongsikan dan juga kaitkan dia dengan pembelajaran yang kita nak buat ni lah. Okay. Alright. Macam dah buka dah tadi. Okay. So kalau perhatikan dekat sini. Okay. Di sini ada level-level FIBO yang tertentu. Betul? Ada level-level FIBO yang tertentu dan FIBO ni dia ada macam-macam lah. Okay. Dalam kes ni ialah kita nak gunakan dia sebagai kita punya pembelajaran untuk hari ini. Okey. So dalam kes ni, kalau perhatikan ada nombor-nombor tertentu. Dia ada nombor-nombor orang gunakan tu lebih canggih lah. Lebih canggih. Okey. Jadi point saya sekarang kat sini. Ini adalah dua nombor penting. Ini dua nombor penting. Ini saya panggil lah TRZ1 dan juga TRZ2. Okey. Dan juga TRZ2. Okey. Jadi, ini adalah tempat yang saya rasa risk dan saya berpendapat risk ratio lebih rendah. Okey, risk rendah. Risk rendah. Jadi, kenapa saya duk cerita pasal risk ni? Pasalnya supaya you boleh faham dari segi macam mana tempat possible untuk you lakukan entry. Okey, macam mana aplikasi dia macam ni? Cara nak tarik FIBO tu, ialah you kena belajar bab FIBO lah. Takkan nak mengajar kat sini sekali kan? Jadi panjang pula video tu. Tapi point saya ialah you faham tempat kedudukan dia. Okey. Kalau saya ambil kat sini sebagai contoh. Okey, sebagai contoh. Alright, saya ambil di sini. Contoh. H4, senang cerita kita nampak H4 ni dah lakukan satu break yang sangat panjang. You boleh lihat kat sini. Okey, satu break yang sangat panjang. Kejap saya susun ni terus. Kadang-kadang dia lari bila saya tukar. Okey, satu break yang sangat panjang. Kalau you perhatikan. Ini break sangat panjang. Dan break ni juga telah membentuk apa? Iaitu dia membentuk satu lagi. Okey, satu lagi. Kejap saya walaupun dah guna ni berapa lama benda ni masih lagi gagal. Okey. Alright, nampak dia sudah break 1, 2 dan maksudnya sudah obviously sudah break semua dan ini adalah bahagian CTS. Okey, break tu maksudnya saya merujuk kepada benda ni Saya susun pada you takut you tak faham. Saya merujuk kepada benda ni. Satu ialah candle ni dah break, dia namakan TRZCS, asas dia masuk jugalah TRZCS dan dia punya support sebelum ni juga sudah di break. Jadi boleh ambil yang ni pun boleh kira, tapi yang penting adalah support tu sudah di break. Jadi valid candle yang sebatang ni sebagai CTS dalam kefahaman kita, candle trend start, candle yang memulakan trend. Okay. So dalam kes ni, saya akan ambil dari segi FIBO tadi, tarik. Kan FIBO, tarik. Ini asas saya takkan cerita panjang pasal ni, tapi asas ni sangat penting untuk aplikasi akan datang. Okay, saya tarik FIBO. Alright, so tarik daripada CTS ni high dengan low dia. Paling high. Okay, dalam kes ni you tengok. Jadi kalau risk ratio kita paling selamat lah, pada saya lah, kalau kita nak buy pun, you kena tunggu yang sampai TP bawah tu lah. Dia tak nampak-nampak dekat situ Okey, saya akan cuba pergi kepada daily. Jadi kita nampak. Jadi pada saya lah, dalam kes ni, mungkin you kata jumut gila coach, bau jauh nak mampus kau baru nak buy kan. Maksud saya, kalau you tengok berdasarkan daily punya break dan sebagainya ialah, paling dekat pun yang saya berani buy ialah dekat TRZ1 dekat bawah ni. Faham tak? Jadi maksudnya,
Ini baru bagi saya lah risk yang selamat, risk yang rendah baru saya buy. Dan kalau perhatikan balik ada bawah tu ialah TRZ2. Barulah saya kata saya berani untuk mengatakan untuk okey kat ni tempat. Jadi macam mana coach? Tunggulah. Habis nak tunggu berjanggut dah. Itulah cerita dia sebab forex ni pasal tunggu, pasal sabar, pasal setup. Setup ni ialah benda perangkap. Perangkap ni mesti you tunggu. Tunggu ni sebenarnya less work sebenarnya. Kejar banyak work sebenarnya. Contoh, bermakna you kejar ayam daripada you perangkap ayam. Saya rasa perangkap ayam tu lagi kurang penat. Faham? Tunggu dia sampai pak masuk. Tapi orang kata tunggu tu penat. Saya rasa kejar tu penat. Ramai orang kejar market. Kan? Sebenarnya tunggu itu lagi smart. Tunggu penat lah coach. Kenapa tunggu yang penat? Kejarlah yang penat. Kan? Contoh, kita dekat hutan, kita pasang perangkap. Tunggu perangkap tu kena. Tapi ada orang tanya, coach kalau tak kena kita pergi cari binatang. Itu yang FOMO, fear of missing out. Kan? Kalau kita nak kejar pun kita tunggu perangkap. So maksudnya ialah ini adalah perangkap yang kurangkan risiko. So perangkap yang kurangkan risiko ni bermaksud iaitu di zon-zon sini. Ini saya bagi contoh yang besar lah, time frame besar. Kalau saya bagi contoh time frame kecil, sekejap. Saya bagi contoh time frame kecil. Okey, saya bagi contoh time frame kecil. Okey. Contoh saya ambil di M5, let's say. M5 kenaikan yang paling bawah ni. Macam dia ada range dia yang lain macam ni kita nak ukur tapi contoh Contoh di M5 saya besarkan. Maksudnya dalam kes ni kita nampak ini yang paling bawah kan. Okey, M5 saya akan ambil Fibo. Saya ambil Fibo So saya tarik Fibo, kita perhatikan macam mana tarik Fibo tu. Okey. Okey. Dekat sini ialah paling bawah. Allah, dia lupa pula dia kena tarik benda macam ni. Okey, satu. Lepas tu kita nampak mana yang break dia. Satu, yang ni dah break. Kalau dia break lebih daripada 3, maksudnya yang ni dah valid, boleh ambil terus. Kita tengok. Jadi dalam kes ni cuba kita tengok. Okay, you perhatikan balik dekat sini. Sampai tak range selamat you? Maknanya saya akan sell sampai range selamat ni. Dia hampir sampai lah. Maknanya range sini baru saya akan cari sell. Ni di TRZ1 tu. Okay. Okay, satu ialah you tengok. Kenapa saya ambil ni? Sebab itu yang paling low obviously dekat situ. Dan saya tarik Fibo ni. Kenapa saya tarik macam tu ialah you tengok kat sini. Saya ulang balik Takut you at least lah you nampak jugalah. Walaupun saya tak pergi komprehensif konsep Fibo ni. Dia dah ada sebenarnya dalam YouTube tu. Tapi saya tahu ramai mana yang rajin nak belajar balik kan. Satu ialah you tengok. Kan satu ialah dia dah break. Ada satu bull. Jadi saya ambil yang ni sebagai konsep dia. Sebab ini adalah dipanggil candlestick break. Kan dia panggil CSB. Candlestick break punya Fibo. Okay, asas dia ada dua je asas. So bila dia break, kita dah tahu itu adalah tempat Fibo dia. Jadi kita ambil high dengan low. Jadi bermaksud kita tunggu sampai area TRZ1 barulah saya valid saya. Maksudnya kalau dia jatuh daripada sini pun saya tak kisah. Sebab bagi saya risiko saya ialah, sebab tu saya kata risk ratio risiko tu tajuk saya tadi, pada sini. Saya lebih rela di sini. Faham tak? Contoh, saya lebih rela kat sini. Kan saya tunggu je zone ni tak apa. 1874, 186, saya tunggu. Kan faham tak? Lepas tu kita baliklah dengan confluence yang lain. Boleh? So, point saya sekarang ni ialah supaya you faham benda ni. Kan? Faham risk rendah. Kan? TRZ1 tunggu range ni untuk lakukan dagangan. Barulah you masuk. Dekat, biasanya dalam kes pengalaman saya lah. Untuk retracement, kita pakai TP2 sebenarnya. Tapi dalam kes ni saya nak terangkan paling kurang risiko lah tunggu TRZ1, TRZ2 je senang cerita. Alright? So, all the best. Assalamualaikum. Salam hormat. Jumpa lagi, please like, comment video ni dan subscribe, ajak kawan-kawan lain kan. Dan dalam ni komen, tulis apa saja yang you nak tanya lebih mendalam sebagainya. Saya akan jawab dalam video akan datang dan mungkin saya akan buat satu siri khas jawab soalan je. Ini siri video pendek, itu siri jawab soalan. Okay, dan kalau you belum jadi members, digalakkan jadi members pasal you akan tengok aplikasi Fibo ni, aplikasi semua dalam daily analysis premium kita sekurang-kurangnya. Jumpa lagi dan salam hormat.